sekarang? Hai. Okey, ready eh? Baik, tuan-tuan dan puan, sekarang macam mana cara nak buat cara nak bagi website kita ada store ataupun store tersebut activate dan dia boleh publish dalam e-commerce. Okey, dia publish dalam e-commerce. Okay, now bila kita share screen dan pergi kepada kita punya website, okey, pergi kepada website kita. Sekarang kita dapat lihat dekat sebelah kiri sekali, dia ada store. Okay, dia ada store. Jumpa? Okey, dah jumpa. Very good. Okay, dia memang akan jumpa dengan store. Semua telefon kita, semua kita punya website kita memang ada store ni. Okay, akan ada store ni. Dan tekan sahaja pada store. Okay, good. Yang lain macam mana? Jumpa? Okay, saya letak lama sikit kat situ ya. Ni untuk setup e-commerce. Setup e-commerce. Puan Musyrifah tak jumpa? Puan Musyrifah duduk di mana sekarang? Apa yang dia tulis kat bahagian kiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Account manager. Account manager. Dekat mana account manager? Boleh tak back? Puan account manager, online store. Store. Oh, account manager. Account manager duduk kat belakang. Account manager. Puan dah create site? Puan Musrifah? Dah ada site ke belum? Puan Musrifah boleh onkan mikrofon jika perlukan bantuan segera. Dah create site ke belum? Bila kita telah pun create site dan kita boleh tekan edit. Okay, saya harapkan Puan Musrifah jumpa. Tidak ada respon. Alright, dan bila kita telah pun masuk dari bahagian editing, kita akan jumpa store dekat dalam kita punya website. Okay, store ini perlu kita setting terlebih dahulu, barulah function dia, function e-commerce-nya aktif. Right, barulah function e-commerce-nya aktif. Right, tekan kepada store. Tekan kepada store dan setting. Okay, tekan pada store dan setting. Apabila kita dah pun tekan setting, kita akan jumpa store information. Okay, kita akan jumpa store information dan tuliskan store name anda. Okay, contohnya store name, nama dia jualan online saya. Okay. Store email. Email mana yang nak menerima order tersebut. Nombor telefon. Nombor telefon mana yang bila ada orang beli, dia akan hantar notifikasi. Nombor kontak phone dan juga email masukkan. Dan produk dia jenis apa? Fizikal ataupun produk berbentuk elektronik. Produk fizikal pun boleh, produk elektronik pun boleh. Contohnya saya nak jual e-book.
Okey, letak saja e-goods. Okey, business address. Anda boleh masukkan business address masing-masing. Masukkan business address masing-masing. Berapa dia punya postcode, jalan and so on, dan tekan save. Itu menandakan anda punya store telah berjaya disimpan. Jika anda telah pun setting store anda, boleh komen done. Elektronik, Puan Aida. Fizikal atau elektronik? Fizikal yang boleh pegang, elektronik tak boleh pegang. Katakan saya nak jual kedua-duanya sekali pun boleh. Physical and e-book. Boleh juga. E-goods, e-goods. Electrical, barang-barang elektronik. Barang-barang E. E itu dia tidak pada elektronik. E itu dia more kepada maya. Maya. Kita nak jual secara maya ataupun kita nak jual secara yang betul punya. Produk tersebut, produk betul ataupun yes, betul. E-book ataupun software ataupun apa lagi nombor PIN, tiket wayang, tiket voucher, itu semua sekali dalam e-goods. Barang-barang berbentuk digital. Astaghfirullahalazim. Okey, dah tekan Very good. Tekan store information. Dah siap? Store information? Dah setting? Store information? Tak ada save, tak ada save. Puan Aida. Dari tadi lagi, daripada pagi tadi lagi, website tidak ada save. Ke dia ada save? Rasa tak ada rasanya. Tak ada. Okay, right. Selepas store information, regional setting. Okay, selepas store information, regional setting. Yes, pergi dekat setting. Kita sekarang ni nak setting kita punya Go e-commerce kita. Masukkan dia punya regional setting kepada Malaysia. Regional setting, letak Malaysia semua. Okay, saya rasa saya nak tutup saya punya ni. Oh, tak boleh tutup lah pula. Semua sekali tengah aktif. Okay, tak apa. Shopee ni semua sekali ni yang mana tidak ada kaitan. Kita tutup dulu. Buat pening ya. Ni apa ni? Trainer2.my pun tak ada lagi. Okay, zoom. Okay, cun. Okay, yang ini baru 50%. Slow betul lah. Okay, date format, display format, and so on. Okay, right. Sales channel. Okay, sales channel abaikan. Okay, sales channel abaikan. Sales channel abaikan. Tak ada apa pun di sales channel tu. Dia cuma integration. Mungkin anda mempunyai anda ada apa Anda ada FB Shop. Dia boleh terus integrate dengan FB Shop. Kalau anda ada lain-lain punya marketplace, nanti dia akan integrate dengan marketplace tersebut. Okay, setakat Kozo try, setakat ni belum jadi apa-apa lagi. So sales channel tak payah nak setting lagi, tak apa. Alright, payment. Anda pergi dekat payment, onkan phone. Phone online apa benda tadi tulis kat situ. Phone setting ke apa benda. Terlupa pula coach. Okay, dia onkan phone setting ke apa? Jumpa ke phone tu? Phone order, yes. Dia order menggunakan phone. Very good. Okay. Yang phone tu tuan-tuan boleh tukarlah kepada WhatsApp ke apa-apa lagi lah. Order melalui phone ke. Okay, order melalui phone.
Enablekan dia. Okay, enablekan dia. Ya, kami akan proses pesanan selepas bayaran diterima. Terima kasih berurusan dengan kami. Okay, right. Ataupun di sini kita akan bagi tahu selepas bayaran diterima. Bank in kepada bagi nombor akaun kita. Okay, letak nombor akaun kita, Maybank, dan tulis nama kita. Terima kasih kerana berurusan dan tekan save. Okay, bila kita dah tekan save, boleh kembali balik ke belakang. Nak copy ayat? Alright. Okay. Nak copy ayat. Okay, silakan. Pihak kami akan memproses pesanan anda selepas bayaran diterima. Sila bank in ataupun sila buat bayaran kepada apa. Okay, right. Saya tak ada WhatsApp web sekarang ni sebab bila saya masuk WhatsApp web dia problem. Jadi kalau siapa-siapa nak screenshot, sila screenshot. Okay, siapa boleh screenshot masuk dalam WhatsApp web, silakan sebab saya punya WhatsApp web ada problem sejak daripada pagi tadi lagi ada problem. Dia tak stable, internet ke apa saya pun tak tahu. Jadi saya tak boleh nak view WhatsApp sekarang. Loading lama, betul. Kalau loading lama tu, maka tuan-tuan pandai-pandailah screenshot letak dalam sendiri punya folder ke apa ke. Terpulanglah untuk yang itu. Okay. Teruskan. Save ya. Dah dapat? Kalau boleh buat terus ya, puan. Terus buat, tak apa. Saya tunggu sekejap. Don't worry. Okey, dah siap ke belum? Loading. Itu internet tu. Coach ulang balik payment option. Datanglah payment option. Sila datang ke payment option. Order melalui phone. Okay, order melalui phone. Okay, yang lain-lain tak payah pakai sebab yang lain-lain anda memang nak kena ada account dengan Stripe, nak kena ada account dengan PayPal and so on. Anda juga boleh add manual payment method. Okay, manual payment method. Manual. Mana manual tadi? Ni manual payment method. Okay. Yang ini kita boleh letak bank in CDM, cash deposit machine. Coach, kalau nak buat account Stripe tu ada charge? Yes, ada charge. Cash deposit machine. Maybank. 1530 1040 7272. Muhammad Zul Hazri Azmi. Okey, tekan save. Kita hanya on dua sahaja. Order melalui phone. Order melalui phone pun boleh ataupun cash deposit machine pun boleh. Cash deposit machine ni macam tak berapa cantik kan dia punya tu. Maybank. Okey. Hantarkan
resit kepada 0399033323 ataupun bagi email kita admin@coachzone myzul2you@gmail.com. Macam itulah. Online payment kena bayar, puan. Nak tahu sikit, coach, online payment berbayar. Berbayar. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak create. Tak boleh nak create sebab kena ada akaun dahulu. Kena ada akaun dahulu. Kena bayar dulu lah. Kena register dulu. Berapa ratus, coach? Dia bergantung kepada payment-payment yang telah pun disediakan. Nanti coach cerita sikit lah untuk memuaskan hati. Contohnya kita nak masukkan Stripe ataupun PayPal ataupun lain-lain. Dia ada payment alternatif ni. Banyaklah dekat sini. 2C Checkout, Bank of America, Coins, eWay, Rapid, iPay 88. Nampak? Ni banyak lagi lah yang ada dekat sini. Tapi malangnya semua yang ada dekat sini ni semua kena register. Tapi memang macam tu pun. Semua payment gateway kena register. Termasuklah Pay Direct. Toyib Pay tak ada. Toyib Pay tak ada. Bill Please tak ada. Jadi, yang ada dekat sini sahaja. Contoh yang ada dekat sini, apa tu dia panggil? Apa dah tadi? 88 tu. Pay Direct boleh, anda nak masukkan. Kalau anda nak register, boleh guna Direct. iPay 88, yes. iPay 88. iPay 88 tu Malaysia Gateway juga tu. iPay 88. Pay Direct boleh, iPay 88 boleh. Tapi nak kena ada merchant, nak kena ada merchant code dan juga merchant key. Barulah orang boleh buat pembelian secara online dekat kita. Tak apa. Tuan-tuan, abaikan dahulu yang merchant code semua sekali ni. Abaikan saja. On-kan dengan telefon pun cukup dah untuk hari ni. On-kan dahulu dengan telefon. Ambil saja order melalui phone. Ini pun dah cukup dah yang nombor 1 ni. Yang ni tak payah buat pun tak apa. Sama je step dia. Kemudian tekan save. Yes, kalau ada PayPal sila. Tengok je dulu coach, page masih loading lagi. Loading Loading tu mungkin internet lah. Mungkin ada internet. Internet connection. Alright, so selesai bahagian payment. Order melalui phone dan juga cash deposit machine. Back. Shipping. Shipping macam mana? Kita boleh set lah shipping. Di mana kita punya alamat penghantaran. Iaitu kita masukkan saja shipping address kita. Tax, ada cukai ataupun tidak. Ataupun notification. Notification ni jika orang tu beli, kita nak hantar ke mana. Dan logo, kalau kita nak masukkan logo kita, masukkan sajalah logo tersebut. If ada logo, jika tak ada, tak apa. Ni logo ni. Nice. Nanti dia sampailah email tersebut. Yes, betul tu, Ijoy. First time memang nak kena tekan manage dahulu. Bila dah siap, macam mana coach? Bila dah siap, settle lah masalah online store kita. Dah setting, okey lah tu.
Okay, so bila dah setting okay, baru kita pergi dekat produk kita. Inilah semua produk-produk yang telah pun kita nak jual ni. Berapa ringgit daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita boleh edit benda yang ada dekat situ tu lah. Edit. Okay, produk yang pertama, produk apa? Cerita sikit, ni produk apa? Foto, file, semua sekali ada tu. Dan tekan save. Produk kedua, edit. Tukar nama apa. Okay. Katakan jual baju pula. Baju t-shirt. Baju t-shirt. Harga dia RM15. On sale berapa ringgit? Contohnya RM13. Tekan save. Okay, boleh? So bila kita buat on sale tadi, dia jadi apa coach? Dia jadi macam ni. Harga asal RM15, dia jadi diskaun RM13. Coach terlepas tadi yang email tu, apakan reply to dan email. Masukkan email kita dalam dua-dua slot. Yes, betul. Email kita dalam dua-dua slot. Coach nak tanya sikit. Okey. Okey, contoh ya. Contoh macam coach buat kat sini training center kan. Tapi kita letak produk ni macam balance ke? I don't understand. So macam I buat pembinaan rubani, then can I use it to sell products? Jika produk tersebut ada yang puan nak jual, then baru puan activate store. Jika produk tak ada untuk dijual, so tak perlu activate pun tak apa. So maknanya I can still use website yang I bina untuk pembinaan rubani. Sebab pembinaan rubani ni, I punya services, I dah letak apa-apa yang berkaitan dengan pembinaan, right? So now boleh ke I masukkan produk? Ataupun I masukkan produk-produk yang related to construction? Puan ada jual produk sekali ke? Tak ada? Sekadar sekarang ni belum ada lagi lah. But I'm just trying to absorb what you are saying, you know, what you are showing us here lah. Macam kat sini ni, coach buat training kan. And then in the same website, kita sell produk. Boleh ke macam tu? Boleh. Boleh? Contoh website saya training center, let's say. Yeah. So I nak jual buku contoh dia. I punya training center tu, let's say I training center ada buku untuk I jual. Produk untuk jual. Contoh construction, maybe puan rasa nak jual cat, contoh cat. Contohlah cat rumah. Saja nak suruh ada produk untuk orang beli daripada website. And then itu juga produk yang kita boleh masukkan yang related lah dengan bisnes. Yang related lah. Okay. Betul. I got the idea. Okay. Alright. Thanks. Okay, Molly. Molly nampak halimunan halimunan pakai green screen Macam mana nak hilangkan dia? I pun tak tahu, coach. Okay, tak apa. Aduh. Okay, Molly. Tak ada hal. Okay je. Okay. Orang lain okay ya? Okay, last kali. Bila kita katakan kita dah mula produk dah settle, setting pun dah settle, diskaun. Diskaun ni kalau kita nak buat diskaun lah satu hari nanti. Diskaun ni maybe kita nak set kupon kepada certain produk tu saja, nak bagi kupon kepada orang. Okay, yang kupon ni kalau tak faham pun tak apa. Okay, yang diskaun ni kalau tak faham pun tak apa, tak ada masalah diskaun ni. Okay, others ke others ni? Orders. Okay, yang ini apa ni? Orders, receive and manage. Okay, yang ini hanyalah report yang masuk kepada kita bila ada orang yang membeli. Contohnya saya beli dengan Ashraf Hijab tadi, nanti dia akan letaklah dekat situ
dah bayar berapa, belum bayar berapa. Yang ni hanya report untuk kita sahaja, order untuk kita lihat sahaja. Okey, itu saja untuk bahagian store. Coach, kiranya kalau kita buat business service yang perlukan quotation daripada customer, rasanya tak perlulah set up online store ni. Yes. Tak perlu. Okay, tak perlu. Cukup dengan apa tu dia panggil? Contact form sahaja. Contact form. Okay, cukup dengan contact form. Tapi walau bagaimanapun disebabkan kita belajar website, saya kena ajar features ni. Okay, saya kena ajar features ni. Mungkinlah satu hari nanti tuan-puan nak buat untuk bisnes ke apa ke. Okay. Okay, contact form biasanya ada dekat others. Dekat others tu dah ada dah contact form. Di others biasanya dah ada contact form. Others pula apa? Dekat contact page. Dekat kita punya ni dia ada contact. Apa? Dia ada menu contact. Ni dekat menu contact. Biasanya dia dah ada form dia. Ni form dia. Mari berhubung. Just edit saja anda punya form. Okay, anda nak suruh tambah apa lagi? Nak tambah number ke, text area ke, anda punya ni lah. Anda punya form, pandai-pandailah anda isi dekat situ. Okey, faham, tapi yang payment tu boleh link ke kalau tak set up online store? Yang payment tu boleh link ke kalau tak set up online store? Payment boleh link ke kalau tak set up online store? Apa maksud tu Tuan Lutfi? Okey, boleh jelaskan sikit lagi tak ayat tersebut? Nampak macam sukar untuk difahami ayat tersebut. Macam pergi dekat WhatsApp or payment gateway. Payment gateway berbayar, tuan. Payment gateway itu berbayar. Jadi kalau nak payment gateway, pergi register dulu. Register dulu dekat Stripe, pergi register dulu dekat Direct Pay, pergi register dulu dekat PayPal. Bila dah ada merchant ID tu, bila kita register, bayar dekat sana, dah ada merchant ID, boleh terus integrate dengan kita punya website. Okay, so sekarang ni website kita dah ready dah. Dah ready untuk integration. Jadi integration tu, yang itu tu sendiri punya costing. Yang dibiayai oleh Mynic hanyalah e-commerce tu sahaja. Payment gateway tidak ada. Okay, sebab tu kita punya website ni ready e-commerce. Ready tu apa maksud dia? Ready. Bila-bila masa saja boleh integrate. So jika nak integrate dengan iPay88, okay, pergi register dekat iPay88, kemudian masukkan merchant ID dengan merchant code. Maka orang dah boleh buat bayaran di dalam online. Jika kita tak register, coach, tak register, onkan sahaja WhatsApp tu, cukup. Okey, cukup sampai situ. Orang order dapat WhatsApp dekat kita. Orang order dapat WhatsApp dekat email. WhatsApp dekat email, orang order dapat kat email kan, notification. Okey, itu saja. Okey, right Jadi sejadi punyalah. Insya-Allah. Okay, kita cuma ada satu modul saja lagi, iaitu modul terakhir, blog. Modul terakhir, blog. Blog ni fungsi dia macam kita belajar semalam, SEO, Search Engine Optimization. Berapa RM untuk daftar payment gateway? Bergantung kepada payment gateway yang ada tu puan. Okay, ada RM 300, ada coach tak hafal semua coach tak hafal semua. Okay, coach tak hafal semua. Dia ada yang dia charge RM1.50 per transaksi.
transaksi. Okey. Coach, saya tak jumpa blog tu. Macam mana nak create? Oh, tak ada Hadi create berapa website tadi? 2 ke 1 website? Masa create site tadi, Hadi create berapa? 2 ke 1 je? Bukan. Masa dekat account manager. Ni dekat account manager ni. Ada 2 website ke 1 je? Masa dekat account manager, cuba check. Ada 2 ke ada 1? Ni macam coach ni ada 2. 1, 2. Macam saya ada 2. Salah satu ni ada blog. Dia salah satu ni. 1 je. Tapi blog tak ada Semua orang 1 je. Oh, okey. Macam tu. Okey, blog tak ada function blog. Function blog tak ada. Okey, jika function blog tak ada, kalau function blog tak ada, maksudnya coach kena cerita menggunakan yang ini. Sekejap coach tengok. Yang ni ada tak function blog? Sebentar. Tak ada. Dia tuan-tuan punya macam ni Tapi yang ni shop pun tak ada yang ni. Setting ada tu blog tu. Enable blog. Setting enable blog. Betul tak? Baru ada. Okey, pergi dekat setting. Enable blog. BLOG. Okey, pergi kat setting enable blog. Okey, everybody. Pergi kat setting enable blog. Okey. Dan. Dah ke belum? Dapat? Pelik-pelik betul lah dia punya apa? Dia punya template ni. Boleh pula aku seorang je ada blog. Dapat kan? Alright, Chun. Okey, cantik. Okey, yang penting tuan-tuan ada store dan tuan-tuan ada blog. Okey, satu lagi coach nak share juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan nampak ke yang atas ni? Nampak tak site editor ni dia ada merah jambu ni. Site editor, nampak tak dekat skrin? Macam Zoom dia ada warna biru macam ni. Macam email dia ada merah M. YouTube dia ada YouTube. Dapat? Nampak? Tapi kalau kita ke Ashraf Hijab dia kosong je. Dia kosong. Nampak ke tidak? Nampak? Okey, baik. Yang ini nama dia Pavicon. Okey, nama dia Pavicon. Okey, nama dia Pavicon. Okey, nama dia Pavicon. Dekat mana nak suruh ada lambang-lambang macam ni, coach? Kita pergi dekat setting. Okey, tuan-tuan pergi dekat setting. Tuan-tuan ambil general. Setting general. Okey, masukkan anda punya logo bisnes anda. Masukkan logo bisnes anda dan ada save tak? Ke tak ada save? Okey, kalau tak ada save, okeylah tu. Onkan saja image optimization dan back to top semua tu dan tekan setting ke belakang. Alright, anda telah pun mempunyai Pavicon. Ashraf Hijab kalau dah
set favicon, bagi tahu saya. Saya just refresh sahaja. Ashraf Hijab, jika telah pun set favicon, bagi tahu saya untuk saya lihat. Pertontonkan kepada sahabat-sahabat semua. Ini bukan Ashrah. Ashrah Ashrah. Dah set Puan Halimah ya? Okey, sebentar. Tak jadi lagi publish. Memanglah kena publish. Dah set kena publish. Dah set publish terlebih dahulu. Dan tengok favicon tu keluar ke tidak? InsyaAllah dia akan keluarlah. Ashraf Hijab belum ada lagi nampaknya. Ke tak jadi? Mana Ashraf Hijab ni? Tak apalah tu bila nanti bolehlah on kan. Ashraf Hijab. Fuyo, Ashraf Hijab. Our website is under construction. We are coming soon. Fuyo. Awan biru. Okay, soon. Wah, dah ada logo. Alah, mana website yang jadi ni? Tengah loading. Okay. Dia tengah publish ya. Nurul Syuhada. Mana Syuhada punya ni? Website. Tenang. Itulah. Tak sabar ni nak tengok ni. Okey, Andalusia. Okey, bukan Andalusia ni. Okey, HTTP. Okey, ada Syuhaida. Ada syuhaida.com. Mana ada Syuhaida? Tak ada pun. .my. Kena scam. Coach kena scam. Aduh, boleh pula dia scam coach. Confident je .com .my. Okay. Okay, ada Syuhaida. Alright, sudah ada. Tahniah diucapkan kepada mereka yang telah pun berjaya memasukkan favicon. Yes, sir. Tuan. Success Academy jadi tak? Success Academy. Alright, Success Academy juga sukses. Sesuailah dengan Success Academy tu. Kalau Success Academy pun tak jadi, problem tu. Coach? Ya, saya. Dekat address kita tu kan, kenapa dah tulis not secure? Not secure sebab kita tak guna HTTPS. Yang itu, HTTPS, bila dah siap web kita, nanti kita mohon di Mynic. Okay, bila dah siap website kita, baru kita mohon dekat Mynic. Kalau kita tengah develop ni, kita dah letak HTTPS, takut nanti ada problem untuk develop website tersebut. Sebab dia dah mula security kan website tersebut. Okay, jadi bila kita dah siap nanti, then baru kita apply dekat Mynic. Okay, boleh? Coach, mana nak tulis blog tadi, Coach? Ada orang tertinggal. Saya dah enable. Lepas 2 bulan, bukan. Lepas dah siap. Kalau hari ni siap, hari ni apply pun boleh. Kalau hari ni dah siap, okay Coach, website saya telah pun siap. So hari ni pun boleh apply. Cuma Coach cadangkan dalam tempoh 2 bulan, Puan Aida, dalam tempoh 2 bulan ni, kita buat sama-sama dulu. Okay, kalau ada orang dia boleh siapkan hari ni. Ada orang dia boleh siapkan dalam masa seminggu. Ada orang
2 bulan tak siap-siap lagi. Jadi yang mana belum siap tu, siap-siapkanlah supaya nanti batch 1 ni kita apply sekali je. Okey, batch 1 nombor 1 sampai 25, nah Mynik. So dia activatekan semua sekali insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama bantulah. Boleh? Ke tak boleh? Sama-sama bantu. Tuan-tuan dah dapat pengalaman, bila kita ajar juga orang lain, kita akan dapat knowledge baru. Bila kita ajar orang lain, kita lagi faham. Mesti kena bagi masa. Hari ni baru belajar website kot. Takkan hari ni terus siap. Okey. Cuma hari ni kita dah live kan, kita punya website. Nak dapat feeling. Wih, aku dah ada website kot. Okey, feeling macam tu pun dah kira okey dah hari ni. Walaupun tak siap lagi, tak apa. Okay, don't worry. Ni ada batch 1 hingga batch 10. Maksudnya ada 20 hari training. Coach akan training setiap hari. So, bila anda tak sempat hari ni, katakan nak menjenguk masuk pada hari ketiga contoh dia. Dan maklumkan saja pada coach. Coach, bolehkah saya nak jenguk masuk sekejap kelas ketiga tu? Tapi jenguk je lah. Jangan pula kita pula yang bertanya ya. Kita pula yang berlebih bertanya. Okey, hormati kawan-kawan yang sedang belajar. Kita yang dah siap, duduk diam cukup. Dengar je. Dengar, tengok. Alright, boleh. Jadi pemerhati saja. Biarkan kawan-kawan yang sedang belajar, biar dia belajar. Mungkin daripada situ, mungkin ada ketikanya coach akan kata, okey, daripada grup lain jika ada soalan, jika coach buka soalan, dan baru tanya. Okey, jangan pula kita take over sesi tersebut. Coach, saya nak tanya ni, macam mana nak buat HTTPS ya? Diorang tenganga apa benda HTTPS ni? Sebab diorang baru berkenalan dengan website. Okey? So jangan tunjuk sangat kita lebih advance. Biasalah anak sulung biasanya dia advance sikit lah kan. Okey, nanti boleh repeat session, don't worry. Alright, insya-Allah. Jadi silent reader, betul. Jangan terjah. Sekejap lagi dia panik sekejap lagi. Kenapa dia Hadi dah siap ni, aku belum buat apa-apa lagi, tak tekan create site lagi. Okey, so sabarlah insya-Allah. Okey. Nanti coach akan bagi ruang untuk boleh kita repeat berkali-kali, don't worry. Ni Ashraf Hijab ni kenapa tak jadi-jadi ni? Sudah. Ashraf Hijab down ke kenapa ni? Pavicon dah masuk, muncul dekat mana? Muncul dekat sini. Nampak tak? Yang coach tunjuk ni. Ni Pavicon YouTube. Merah ni. Yang biru ni Pavicon Zoom. Yang ni site editor. Ni Pavicon Gmail. Okey, jadi apabila kita telah pun siapkan kita punya Pavicon kita, maka kita juga akan ada Pavicon tersebut. Right. Lagi sekali, pergi dekat setting, general dan setkan Pavicon. Okey, setkan Pavicon. Pavicon tu jangan letak gambar besar, letak gambar kecil je. Okey, letak gambar kecil je. Jangan letak gambar yang gedabak besar tu. Okey, letak gambar logo. Biasanya logo lah. Pavicon ni logo. Nampak tak? Kecil-kecil je ni. YouTube pun kecil, Zoom pun kecil. Jangan letak gambar makanan kat situ. Gambar makanan semua sekali tu jangan. Gambar hari raya ke jangan. Jangan letak kat sini. Okay, yang ini hanyalah untuk Pavicon. Apa tu Pavicon? Pavicon ni dia logo kecil. Mewakili kita punya branding kita. Itu maksud dia Pavicon. Bookmarks. Okay, right. Apa lagi Okay, blog sudah. Okay, marketing. Okay, cuba tengok dekat marketing semua. Okay, tengok dekat marketing. Tak apa, tak jadi tak apa tuan. Mungkin logo tu besar sangat ke ataupun dia belum publish ke. Okay, tak apa. Yang penting dah tahu tempat mana nak letak Pavicon. Okay, orang lain masukkan macam itulah kita masukkan, sama saja. Alright. Dah tekan marketing? Dah duduk di bahagian marketing? Okay, dah tekan marketing. Okay. Now, kita nak set Google Analytics. Okay, yang ini nama dia Google Analytics. Jumpa?
Siapa jumpa? Google Analytics. Jumpa, cantik. Tekan pada Google Analytics dan pilih Connect. Okay. Loading. Okay. Yes, D. Sila D. Yes, betul. Masuk ke Google Analytics account number. Okay, right. Betul. Okay, stay saja dekat situ. Google Analytics account number. Stay. Okay, semula coach cerita balik bagi mereka yang sedang lost. Alright. Mula-mula, dekat mula-mula ni, coach tekan setting. Bila coach tekan setting, marketing. Bila marketing, Google Analytics. Okay. Dan tekan connect. Analytics. Apa maksud analytics? Apa maksud analytics? Analytics ni sebuah apa? Yang kita faham tentang analytics apa bila sebut analytics? Tunggu dulu Ijoy. Ada orang tanya tu. Google Analytics tu apa? Apa maksud dia? Yes, dia bagi analisis berapa banyak website yang masuk, berapa ramai visitor yang masuk kepada website kita. Jadi Google akan analyze berapa ramai follower yang masuk, berapa ramai orang yang melawat, berapa ramai yang view, semua sekali tu Google akan bagi tahu kepada kita. Okey, macam mana nak buka akaun Google Analytics? Okey. Yang klik semua sekali lah, Ijoy. Apa saja yang dia baca dekat kita punya website, Google Analytics akan rakam. Okay, macam Facebook page lah. Facebook page, berapa reach, berapa engagement. Alright. Website insight, boleh lah. Alright. So, macam mana nak buka akaun Google Analytics? Buka sahaja satu Google Chrome, Google Analytics. Analytics. Enter. Okay. Enter sahaja Google Analytics. Kemudian tekan Google Analytics. Okay, tekan Google Analytics anda. Bila anda telah pun tekan Google Analytics, dia akan beritahulah kepada kita tentang apa nama tu, kita punya UA tadi tu. Google Analytics kita punya tu. Ke tuan-tuan dia keluar macam mana bila tekan Google Analytics ni? Apa yang dia keluar Set up for free, betul. Okey, teruskan set up for free. Nampak tak UA tu? UA 151051. Tu. Inilah dia Google Analytics kita. Account name tulis nama sendiri. Nama kita lah, nama kita. Ya, nama sendiri. Account sendiri, nama sendiri. What do you want to measure? Jawab je tuan, Ijoy. Saya pun dah lupa dah macam mana cara nak setting tu. Property name, kita punya website www.coachzul.my. Property website kita.
property www.coachzul.my. Tu property lah tu. Rumah kita, rumah website kita. Okey, sekejap saya cuba sign out sekejap. Google Analytics. Google Analytics. Okey, so bila tertekan macam ni, okey, katakan saya masuk dengan Gmail barulah. Okey, masukkan kata laluan. Alah, kata laluan apa pula dah. Harap betul. Okey, start measuring. Dia tanya kan? Start measuring, tekan start measuring. Accounts can contain more than one tracking ID. My new account name, Coach Zul Mainik. Okey, letak situ Coach Zul Mainik. Google Product Service Technical semua sekali tu, iakan sahaja tekan next. Bila tekan next, dia tanya, "Cik nak tahu apa ni, Cik?" Nak tahu orang datang ke web lah. Alright, dan tekan next. Nama website. Nama website kita Web Coach Zul Mainik. Example. Website URL http www.coachzul.my. Okey, coachzul.my. Reporting time zone. Okey, yang ni ambil Malaysia. Okey, ambil Malaysia. Industri kategori, ambil training. Ikut tuan-tuan lah. Education. Jobs and education. Ambil je lah apa-apa pun. Tekan saja create. Kemudian dia akan keluar terms and conditions. Right? Term and condition. Region, make sure Malaysia. Malaysia. Google Marketing Platform. I also accept data processing. I accept measurement. I accept. Okay, kita accept semua sekali dan tekan create. So, bila kita tekan create, performance semua ni, okay, ni kalau kita nak Google Analytics report kepada kita di email kita, nanti dia akan hantarlah kepada kita. Okay, dan kita dapat jumpa tracking ID kita. So, tracking ID kita UA ni, kita copy dia, masukkan ke dalam site editor kita. Letak dekat sini, UA apa-apa. Kemudian tekan save. Please enter your tracking ID. Salah. Oh, dia kena ni, copy semua ni. Copy semua. Okay, letak dekat dalam, paste, save. Bila kita save, dia terus integrate dengan kita punya Google Analytics. So sekarang kita punya website kita dijaga oleh Google untuk Google Analyze. Okay, Google Analyze and so on lah. Macam tu. Right, so kita belajar satu tu je. Marketing untuk yang hari ni kita belajar untuk Google Site. Google Site Analytics. UA kena masuk sekali, betul. Okey. Tak apa, yang mana dah tertinggal tadi, nanti boleh tengok balik video ni, jangan risau. Coach record tadi tu untuk makluman semualah. Bila kita telah pun tekan next semua tu, nanti dia akan keluar dekat sini ya, tracking ID. Tracking ID ni. Okay, right. So, tak ada keluar.
Coach, kalau ada more than satu website, boleh guna account, ya, boleh guna tracking ID yang sama je. Sebab satu Google Analytics ni boleh masukkan banyak-banyak. Tak ada? Semua tak ada tracking ID? Siapa ada tracking ID? Tu, Tuan Hadi ada? Nurul Syahada ada? Lutfi ada? Puan Suadah ada? Nurul Husna ada? Sudah. Siapa yang tak ada ni? Okey, siapa yang tanya tadi, Coach? Kalau saya buat website lagi satu, macam mana, Coach? Okey, jika anda ada website lagi satu, just create saja property. Okey, create saja property baru. Contoh yang tadi, coachzo.my. Okey, yang sekarang ni, saya nak coachzo.com pula. Okey, saya just boleh tekan create property, website, tekan continue, my new website. Okey, yang ini saya letak coachzul.com. Okey, website URL saya letak dekat sini coachzul.com. Okey, dan make sure industri kategori saya letak satu. Kita letak business and industrial market, reporting time zone saya ambil Malaysia. Okey, tekan saja create. Okey, lagi sekali saya buat lagi sekali. Kemudian saya dapat tracking ID yang kedua. Untuk saya punya Google, apa dia panggil tu? Saya punya coachzo.com pula. Tadi coachzo.my. Ni coachzo.com. Okey, itu sahaja tentang Google Analytics. Coach, yang pasal modul blog tu rasanya coach belum explain lagi. Betul. Betul. Sebab yang blog tu, yang tu kita nak buat penulisan. Okey, untuk buat penulisan, tengok. Okey, untuk buat penulisan, sebab kena ada marketing tracking tu dulu, tuan. Okey, kita kena onkan dulu tracking ID tu dan baru sedap menulis dekat blog. Nanti baru kita tahu betapa lancarnya blogging kita tu. Orang datang ke blog mana, kita dapat tengok. Orang selalu baca aku punya ni lah, kelas Shopee. Then kita boleh perbanyakkan lagi penulisan kelas Shopee. Tengok-tengok orang baca dekat tudung lah, ramailah berminat dengan tudung Farida contoh dia. Dan kita akan perbanyakkan ataupun percantikkan penulisan tudung Farida kita. Okey, apabila kita telah pun buat analytics kita telah pun on, maka tinggal lagi kita nak blogging. Okey. Property ID bukan tracking. Okey. Tak apa. Alright, jika kita nak buat blogging, okey tak apa. Saya tunggu dulu 3 minit. Property ID macam mana tu, Ijul? Dia punya nombor macam mana? UA juga ke macam mana? Property ID. Tak apa, saya cerita pasal blog tu mungkin dalam pukul 4 ke 45 minit ke baru saya masuk blogging sikit. Property ID. Macam mana rupa dia? Bagaimanakah rupa property ID? Ijoy. Nombor sahaja. Sekejap Google Analytics. Google Analytics. Sepatutnya dia keluar UA tu. Saya pun tak tahu macam mana, tapi tak apalah kalau tak keluar. Ada tu, mesti ada punya. Kita nak tengok tu. Email ada terima tak email? Wow, Ashraf Hijab. Ashraf Hijab bila saya beli tadi, dia terus ada email Ashraf Hijab. Order 1, confirmation, ashrafhijab.my. Maksudnya saya telah membeli dekat Ashraf Hijab. Dia terus notify customer lah. Customer yang beli tu dia terus notify.
bila kita register kita punya analitik, sepatutnya analitik akan akan hantar satu email kepada kita. Cuba tengok dekat email, siapa yang tak jumpa tracking ID tu. Siapa yang tak jumpa tadi tu, cuba hantar dekat email. Cuba tengok email. Okey, tengok email. Okey, saya cuba buka email saya, ada tak tracking ID. Saya buka email saya dan Google tak hantar apa-apa pun. Kecewa. Biar betul tak ada. Okey, tak apa. Kita cuba check dekat spam sekejap. Spam. Spam ya. Spam. More. Spam. Spam pun tak ada. All mail. Tak ada tak dapat email lagi Macam mana Tak ada juga. Kalau tak ada juga, kena explore dekat analitik ni lah. Okay, kena explore dekat analitik ni. Nak cari juga dia punya UA tu. Tekan dekat, macam ni keluar tak? Keluar macam mana? Tuan-tuan keluar macam mana? Cuba screen boleh tak? Cuba share screen dengan saya. Macam ni saya tunjukkan. Sebab kalau ikutkan, Google Analytics ni macam ni je. Bila kita dah register, dia macam ni. Dah tekan saja all website data ni, klik. Dia terus keluar UA ni. Ni web Kozul Mining, UA pertama, kozul.com, UA kedua. Okey, cuba anda share screen untuk saya lihat bagi mereka yang tak jumpa UA tu. Okey, siapa nak share? Tu. iFruits. Silakan puan, tekan iFruits. Ya. Tu. Oh, dia tak keluar ni UA. Oi, kenapa macam tu Oh, yang lain pun sama macam ni Can't find any data stream. Please set up stream. Stop collecting data in this property. Okay. Cuba back balik puan. Back balik tadi. Back balik. Okay. Cuba kita back balik. Back ke belakang tadi. Okay. Kita pergi dekat mana lagi ni? Kenapa dia keluar macam? Okay. All account puan. All account. Mana all account ni? Saya nak tunjuk kat puan ni. Yang ini puan. Cuba klik sini, boleh tak? All account. Nampak tak puan? Okay, all account. Okay, cuba create satu property. Sini puan. Okay, create property. Okay, good. Create property. Okay, website, betul. Scroll ke bawah. Scroll, continue. Okay, my website tu letaklah iFruities. iFruits. Okay, dekat sini baru letak .my. iFruits.my. Okay, kategori. Kategori apa Carilah apa-apa pun. Okay, cantik. Zone Malaysia. Alhamdulillah. Dah ada UA tu, boleh copy paste lah. Copy paste ke dalam tu. Okay, very good. Okay, silakan. Right.
Ni ada UA ni. Okey dah, jumpa puan. Pangkahlah dulu dismiss ni. Tu UA dah ada dah tu. Okey. Alright. Okey, mungkin tadi ada kesilapan masa registration lah tu. Okey, just copy dan paste. Yes, very good. Okey, selesai. Baik. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Okey, Puan Aida dan yang lain-lain pun nampak tadi step dia. Okey, step kita create saja property baru, takut ada kesilapan masa setting dia punya kesilapan masa setting creating property tadi. Property itu website jangan main-main. Dekat Google dia panggil property, bukan website. Maksudnya website itu dia pandang sebagai satu nilai yang sangat-sangat berharga. Itu maksudnya property bagi Google. Bila disebut property itu aset lah kan. Aset kita ni, website ni. So kalau kita kata bila kita ada website sendiri itu rumah sendiri, kita boleh anggap ni rumah kita. Tu website. Kedai kita, tu dia nama dia property. Sebab pilih web dan apps, mungkinlah kan. Jangan terlalu ke depan apps. kita tidak develop apps. Okay, right. Okay, now kita nak pergi kepada blog, boleh? Belajar blogging sikit. Belajar blogging. SEO macam mana nak activatekan SEO. So bila semua dah start on kan analytics. Okay, semua dah start on kan analytics. Now masa untuk blogging. Masa untuk blogging. Okay, right. Macam mana nak blogging? Okay, senang. Sangat-sangat senang. Sangat easy. Sangat easy. Okay, pergi dekat site editor dan blog. Okay, pergi dekat blog. Okay, dah ada blog ke belum? Kita punya web kita. Add. Okay. Jom. Dah masuk? Jom, masuk. Ni coach nak ajar search engine optimization yang kita belajar semalam tu. Okay, tiru saya. Semua sekali tiru saya. Add blog. Kat mana? Dekat blog. Ada blog. Okay, blog. Saya tak ada blog. Okay, yang mana tak ada blog, pergi dekat setting. Okay, pergi dekat setting. Blog. Setting, blog, Puan Aida. Enablekan dia. Bagi yang tidak ada blog, setting, enable. So, bila dah enable, tekan ke belakang, nanti Puan Aida akan dapat jawab, Puan Aida akan nampak blog. Dah ada, bagi tahu. Dah ada respon, blog. Dah ada. Okay, good. Tekan kepada blog dan create satu posting. Okay. Tajuk dia. Okay, tajuk dia. Pelancaran. Okay, pelancaran web. Kita punya website kita lah. Fruit.my ke, iFruit.my ke, pelancaran web coachzul.my ke, coachzul.my. Okay. Itu tajuk dia. Okay, siapa yang dah buat tajuk macam tu, nak guna bahasa Inggeris pun boleh Ataupun the announcing of. Oh, lama.
Ikutlah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke tak kisah. Okay, ni pelajaran SEO. Okay dah. Dah buat tajuk? Siapa dah letak tajuk dia, komen. Dah. Oh, check in sikit kan. Okay. Okay, pelancaran web coachzul.my. Contoh. Okay, pelancaran web coachzul.my. Hi guys. Okay, cuba menulis sikit. Okay, ulang balik. Ulang balik website kita tu. Hi guys, webcoachzul.my diwujudkan pada berapa hari bulan ni? 18 hari bulan 10, 2020 bersama Mynik. Bersama Mynik, peneraju.my di Malaysia. Okay. Saya, Coach Zul, ataupun saya belajar bersama tenaga pengajar Coach Zul. Okey. Yang Coach Zul ni, saya tak pasti. Boleh tak buat link? Betul. Coach Zul ni, boleh linkkan dia. Linkkan dia pergi kepada coachzul.com. Tuan-tuan boleh refer kepada saya punya URL. Okay, enter URL www.coachzul.com. Macam tu Okay, right. Ambil saja new tab ni. Macam tu. Okay, apa jadi? Nampak? Bila orang klik Coachzul, dia akan pergi ke website saya. So maksudnya website tuan adalah website yang disukai oleh Google sebab kita buat outlink. External link. Yang Coachzul ni external link. External link. Orang klik ke, orang tak klik ke, itu cerita lain. Yang cerita pertama, kita nak ambil SEO dia. Selaya belajar dengan tenaga pengajar, Coachzul. Okey. Dah, cukup. Kemudian kita kata, kita ulang balik. Web coachzul.my dibangunkan oleh saya sendiri, Muhammad, katakan Encik Muhammad. Contohlah, Encik Muhammad. Yang ini, kalau kita ada profil kita, dalam website kita ni, kita linkkan kepada website kita ataupun page. Ni. Kita ada website kita, kita linkkan kepada page kita. Cari page tersebut. Page mana? Page YUS. Contoh YUS ni page profile. Okay, dan tekan macam tu. So nanti orang tu klik dekat sini, ini nama dia internal link. Macam mana tuan-tuan? Faham ke tidak? Selamat melayari web coachzul.my. Okey. Berapa banyakkah saya ulang website saya sendiri dalam SEO ini? Itu soalan dia. Soalan kuis SEO. Semalam kita ada belajar 2-3 perkara tentang SEO dan hari ini kita sedang mempraktikkan SEO tersebut. Okey, jom kira sama-sama. Tajuknya, isinya, dan isinya. Okey, dalam isi kita ulang 3 kali, dalam tajuk kita tulis sekali. Gitu. Outlink ada? Ada. External link ada? Ada. Ini X. Ini external, yang ni internal. Cantiklah tu. Okey, apa lagi yang boleh dibuat external link? Siapa tahu? Dekat tulisan ni, ada lagi tak yang boleh kita buat external link selain pada Coachzul? Ada lagi tak? Siapa perasan? Dekat mana lagi boleh buat external link? Dekat mana? Mynik. Yes, very good. Mynik. Ni, Mynik.
Bila orang klik MyNick, dia pergi dekat MyNick punya website. Rasa-rasa website MyNick apa? Tak payah tengok pun tahu. mynick.my. Dah confirm lah mynick.my. Kan dia sendiri MyNick punya dia sendiri alamat dia kan. Okey, mynick.my. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, andai kata nak masukkan gambar macam mana nak masukkan gambar dalam ni macam mana? Okey, coach, saya nak masukkan gambar lah. Macam mana Okey. Nak masukkan gambar, dia ada dekat bawah ni. Ada gambar dekat bawah ni. Klik. Klik dekat bawah. Nak tekan ruang hitam tadi, link coach buat tadi macam mana? Ruang mana? Okey, tak apa. Kozol tekan dulu kat sini. Contohnya ni Kozol punya gambar. Mana gambar saya ni? Okeylah, katalah gambar ni lah. Okey, ambil gambar kita satu. Carilah gambar kita yang pernah kita masukkan ke, gambar belum masukkan ke. Okey, ambil satu, letak kat situ. Alright, dan masukkan. Allah, besarnya gambar. Macam mana nak kecilkan ni? Kita nak adjust pada gambar ni. Alah, dia tak bagi adjust ke? Setting kot. Caption, click to enlarge. Okey, tak boleh. Dia memang bersatu je. Okey, tak apa. Okeylah, nak buat macam mana? Selamat melayari web kozol.my. Okey. Nak tekan ruang hitam tu macam mana tu? Ruang hitam apa tu? Puan Ida, cuba jelaskan sikit lagi. Ruang hitam manakah yang ingin dihitamkan? Okey, katakan kita nak highlight MyNick. Okey, highlightkan saja MyNick dan dia keluar link. So, link MyNick URL. URL apa? mynick.my. Okey. Selesai. So, orang pergi ke MyNick ada, Kozol ada, Encik Muhammad iaitu kita sendiri pun ada. Web kozol.my ni pun ada satu lagi, internal link. Alright, link, page, URL, tetap website kita sendiri. coachzul.my. Okey, so kita dah ada beberapa internal link dan kita juga ada beberapa external link. Gambar yang anda masukkan automatik dia berada dekat preview foto dan semalam saya ajar 5 kot semalam. Saya tak ingat berapa teknik SEO yang saya ajar semalam. Boleh buat open new tab boleh. Buka dalam new tab boleh, buka dalam tab yang sama pun boleh. Okey, apa lagi tuan semalam? SEO. Apa lagi? 6 teknik SEO semalam. Apa lagi yang kita tak buat? Ni nak ulang kaji je, bukan nak suruh buat. Apa lagi? Nak kena ada. Header dah ada, link outside, inside dah ada, gambar kena rename. Okey, lagi? Apa lagi? Check Google Trend, keyword. Okey, right. Lagi? Tulisan macam mana? Tulisan. Berapa patah perkataan? Siapa ingat? Wah, yes. 400 patah perkataan. Okey, itu yang terbaik untuk SEO yang akan melonjakkan kita punya website kita di mata dunia. Kita menulis 400 patah perkataan. Macam mana nak suruh kembangkan? Nak suruh jadi 400 patah perkataan, kita guna teknik apa? Teknik yang nak guna, nak suruh berkembang otak kita berfikir. Nak guna teknik apa? Apakah teknik yang kita gunakan? Betul, 5W1H. Very good. Bila diwujudkan? Dah cerita dah. Macam mana cara dia? Oh, susah. Install lah apa benda. Aku tension sungguh. Rasa macam nak muntah dah aku ni. Cerita macam tu. Cerita dalam bentuk santai lagi best. Tiba-tiba bateri pula low. Aduh.
Tiba-tiba internet pula habis data. Cerita benda tu. Cerita benda-benda yang seronok tu. Bila kita bercerita dan kita cerita sikit tentang cerita sikit lah website kita ni tentang apa, bubak. Nak muntah sungguh kan. Cerita pengalaman tuan-puan dekat sini ni. Okey, yang ini ni Coach Zul harapkan tuan-tuan berkarya lah. Okey, berkarya lah di sini. Cuba. Berkarya sendiri. Berkarya sendiri di blog ini. Cuba. Okey, cuba. Okey, berkarya sendiri. Okey. Nombor 6, nombor 7. Alright. 6 tips yang semalam. Okey, hari ni Coach Zul tambah tips yang ke-7. Tips yang ke-7 dekat dalam Dreamscape ni dia ada TAG. Yang ke-7 ni dia ada TAG. Dekat mana? Ni dekat sini ni. Nampak? TAG. Jumpa? Siapa jumpa? Text. Nampak? Add to 5 text so visitors know what your post is about. Jumpa? TAG. Ini power ni. Yang ke-7 ni power. Coach Zul ingatkan tak ada. Dekat dalam Dreamscape. Ada rupanya. Jumpa ke tak jumpa? Jumpa. Very good. Hey, bukan hashtag. Hashtag tak ada kaitan dengan website. Okay, ni TAG. Okay, TAG. Apa benda ni? Kita letak pelancaran web, koma. Coach Zul, koma. Layari website, koma. Pengalaman buat website, koma. Tag ni keyword lah, keyword. Tag ni macam keyword. Kalau kita jual buah, kita letaklah jual buah. Buahan Malaysia semalam kan. Kita pilih 5 tags. Pilih 5 tags untuk web anda. Maka bila anda telah pembuat, anda nak onkan komen nombor 8. Alright. Memanglah share screen ni, Puan. Puan Siti Azhar tak nampak ke skrin tu? Cuba swipe kan Puan punya telefon tu. Okay, right? So, bila kita dah tekan post komen, ini adalah tips yang ke-8. Tips yang ke-7, tagging. Tips yang ke-8, onkan komen. Onkan komen. Jadi, tuan-tuan dah ada 8 tips SEO untuk naikkan website tuan semua. Tuan/puan semua. Okay, dan tekan publish. Boleh edit ke ni, Coach? Boleh edit. Untuk hari ni, tekan publish terlebih dahulu. Kemudian nanti bila waktunya nak edit, edit lah. So, kalau saya nak buat posting baru, macam mana, Coach? Add posting. Macam anda baru nak buat tadi. Okay, right? Dah siap. Tak apalah, yang 400 patah perkataan tu tak apalah. Relax dululah. Anda tulis je. Tulis biasa-biasa je dulu. Okay? Tulis biasa-biasa je dulu. Nanti bila dah ada masa yang panjang nanti, barulah anda buat betul-betul. Okay? Display cover foto ni kalau nak display lah. Ikut anda lah yang ni. Nak display ke tak nak ke. Okay? Social sharing button dan sebagainya. Okay, ada siapa-siapa yang dah buat ni? Siapa dah publish? Boleh tak share satu posting dia dekat kita punya WhatsApp group? Coach, untuk buat blog ni ada limited ke? Tak ada. Okay, tiada limitasi. Okay, tak ada limitasi. Tidak ada Okay. Publish. Yes, publish. Okay. So, bila kita publish, dia duduk kat mana, Coach? Nanti, jika kita punya website ada blog,
Okay, orang tu akan datang ke blog kita. Nampak? Pelancaran website ada satu. Okay, katakan masuk pada hari kedua, saya blogging lagi. Okay, tulis lagi. Okay, test 2 kali. Okay. Ini ialah blog saya hari kedua. Tulis. Lorem ipsum tu kan. Lorem ipsum yang Puan Molly nah itu tadi Lorem ipsum dah. Alright, dan publish lagi sekali. Okay, dah tekan publish. Apa jadi? Dalam blog kita akan nampak 2 posting. Okay, pelancaran web. Bila kita buat posting, test pula duduk atas. So, lama kelamaan kita blogging kita makin lama makin panjang ke bawah. Yang inilah yang akan membantu website tuan-tuan untuk kekal evergreen berada di dalam Google. Coach, macam mana nak masukkan link atau video blog tu macam si Akak Keli selalu buat? Link atau video dalam blog? Link atau video dalam blog Yang ni tak boleh ke? Okay, nak masukkan video. Okay. Video cara bangunkan website. Okay, bila kita nak masukkan yang ini, foto je ada ada foto je tuan. Ada foto sahaja. Pada foto ni memang tak boleh buat apalah tuan. Memang foto sahaja. Ataupun kalau kita nak share video punya file, okay, website MyNick, FB Ads, Google Ads. Okay, katakan Coach dah siap masukkan yang ni kan. Kalau tak salah coach lah ni kita cuba macam mana. Kita boleh masukkan coding. Kita boleh sudah. Okey, kita boleh masukkan tagging ni, share, coach cuba masukkan embedded ni. Embedded ni kalau coach masukkan dalam kita punya tu rasanya lah. Ni coach rasa je ni Coach pun tak tahu juga. Okey, coach cuba tekan site editor ni, cara bangunkan website. Entahlah jadi ke tidak ni. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, tak jadilah. Okey, sekejap coach check. Kalau jadi, tak jadi, macam itulah gayanya. Sebab dia memang tak bagi kita masukkan video Okey, jom kita tengok apa yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Tak jadi. Okey, tak boleh. Masukkan video. Direct link je lah. Yes. Letak saja direct link. Apakan daya? Itu je yang mampu. Publish dulu. Yes, betul. Publish dulu. Sama je. Okay. Sama sahaja. Okay, right. Tak jadi yang ni. Alahai. Kesian, tak jadi. Tak apalah. Kalau tak jadi, tak payah guna embedded. Kita buat share link. Copy macam biasa je. Copy. Okay, copy. Letak dalam site editor ni. Site editor kita. Masukkan video ni. Edit. Okay, dekat sini. Paste. Dan yang ini kita make sure dia jadi link. Ni apa ni color, size, list. Okay, memang confirm lah tak ada link untuk yang itu. Link to URL, first number, URL. Okay, URL dekat sini. Okay, open link. Okay, orang boleh
Korang boleh terus tekanlah dekat situ dan tekan saja publish. Okey lah tu Boleh lah. Daripada tak ada. Okey. Refresh sikit. Okey, jika jumpa ada apa-apa yang menarik tentang website masa anda bangunkan website, maka bolehlah kongsi-kongsikan dekat dalam kita punya group. Khabar-khabarkan kepada saya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Khabar-khabarkan fungsi baru ke, ada benda best ke yang kita jumpa. Dan mudah-mudahan orang lain dengan kita sama-sama belajar, insya-Allah. Okey, baik. Dah. Nak pitam dah. Siapa yang dah nak pitam? Okey, sekarang kita dah pun habis dan kita bolehlah pitam dulu. Siap? Siap, tahniah. Hebat. Banyak lagi nak kena buat. Alright. Teruskan. Okey, teruskan untuk buat. Memang website secara logik akalnya takkan siap dalam masa 1 hari lah. Kecuali anda memang telah pun ada knowledge dan anda terus buat. Okey, jadi jika anda ada masa, teruskan sampai ke malam ni. Jika anda rasa cukup dulu untuk hari ni, esok boleh teruskan. Sambil-sambil PKPB ni, tak tahu nak buat apa, maka anda teruskan dahulu dengan proses menyiapkan website anda. Okay, right. Boleh saya dapatkan anda punya ni? Oh, gambar. Right. Jom kita bergambar dulu tengah-tengah pening kepala ni. Kita bergambar dulu. Onkan kamera masing-masing. Onkan kamera, tuan-tuan. Nak tengok muka senyum ke, muka tak senyum ke. Masa ni lah, tuan-tuan. Kalau boleh senyum lagi tu okey lah tu. Kan? Pening kepala dah, Molly. Okey. Walaupun pening kepala, coach harapkan anda rasa puas hati, rasa macam impress sangat dapat buat website sendiri walaupun buruk buat masa sekarang ni, but is okay. Anda akan siapkan dalam tempoh masa-masa yang tertentu. Okay, right, tuan-tuan dan puan-puan, ready? Okay, kita letak thumbs up satu kali. 1, 2, 3. Okay, cantik. Alright, good. Sudah nak paste kat mana ni? Web WhatsApp. Cuba masuk sekejap web WhatsApp. Tadi saya off kan sebab web WhatsApp agak perlahan pada hari ni. Nanti saya dah masuk web WhatsApp tu nanti, saya akan sendkan kepada kita punya group. Alright. Macam mana hari ni? Okey ke? Apa perasaan sekarang? Cuba typing sikit nak baca apa perasaan. Perasaan pening ke? Sakit jiwa ke? Rasa excited ke? Best gila, seronok. Dahsyat. Okey, kata Puan Siti. Memang wow, kata Tuan Hisham. Alhamdulillah. Okey, good. Letih. Tuan Hisham letih Nak mahir lagi, masih nak follow jenguk kelas lain. Okey, nanti. Apa-apa pun alhamdulillah kata Puan Ida. Jenguklah bagi mereka yang rasa perlu refreshment, nanti jenguk kelas-kelas lain. Nanti coach bagi maklumat dekat dalam grup kita, insya-Allah. Rasa tak boleh berhenti buat benda ni, betul? Puan Saadah, kalau boleh dalam sehari dua ni teruskan sebab tengah fresh lagi ni. Kepala tengah fresh, tengah bersemangat ni. Kat Kedah pun PKPB juga, kan? Teruskan proses development ni, insya-Allah. Terbaik coach, dah lah free. Dah jadi satu domain. Kalau ada lagi yang free, Roger. Beli sendiri. Laptop pun hang, Tuan Syarizam. Okey, insya-Allah dapat disiapkan. Alright, very good.
tahniah tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah pun siap, yang mana belum siap lagi jangan lupa untuk list down kan kita punya website kita, dan jika ada problem tanya saja dalam WhatsApp group. InsyaAllah coach akan memberi bantuan dan sahabat-sahabat kita memberi bantuan. Teruskan siapkan website kita masing-masing. Didoakan semua sekali akan dapat siap insya-Allah. Coach, saranan jika nak beli domain lain better pakai Mynic punya ke? Mynic peneraju.my. Jika nak beli .my, beli dah dengan Mynic. Tapi sekarang ni Mynic telah lebarkan dia punya sayap dia untuk .com sekali. Jadi jika anda nak beli .com dengan Mynic pun dipersilakan. Tak ada masalah. Okay, right. So video akan coach hantarkan link-linknya selepas kita dah siap upload nanti insya-Allah. Coach, yang HTTPS tu nanti macam mana apabila kita telah pun siap semua sekali dan Mynic pun telah pun check kita punya website tim kita, dan nanti kita akan hantarkan permohonan untuk di HTTPS kan. Yang itu memang kerja Mynic. Yang itu kalau kita nak buat sendiri pun buat sakit kepala je. Nak duduk dalam cPanel, nak install SSL, nak setkan dia punya parameter, memang tak termampulah untuk kita buat benda tu. So better kita listkan domain dan hantarkan sahaja. Okay. Sekadar nak mengajar Google Analytics tu, just nak copy UA tu gagah lagi untuk coach ajar. Tapi jika nak baca data, nak breakdown dia punya tu, yang itu memang bukan pelajarannya di sini. InsyaAllah yang itu tu adalah nanti ada siri-siri lain. Bolehlah tuan-tuan pergi belajar untuk yang lebih advance dalam Google Analytics. Alright. So sekadar hari ini, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah diucapkan kepada mereka yang telah pun siap berjaya, dan semua sekali coach rasa termasuklah sahabat-sahabat kita yang tak dapat nak fokus pada hari ini sebab ada kematian dan sebagainya kan. Tak apa, kita doakan mereka juga dapat siapkan dengan baik insya-Allah. Yang nak claim ads nanti coach bagi tahu. Yes, betul. Siapa-siapa yang dah mula buat ads, coach rasa sekarang ni takkan buat ads lagi kan, sebab website pun belum siap lagi, betul? Website pun belum siap lagi. Jadi dalam tempoh beberapa hari ini coach harapkan anda semua berjaya siapkan website anda, dan bolehlah kita claim sebab ads tersebut akan burn jika tak buat. Ingat ads yang RM100 tu jika tak claim burn macam tu je. Jadi cepat-cepat siapkan website supaya dapat claim duit ads tersebut. Biarlah ada sale ke tak ada sale ke, yang penting kita dah belasah dah duit tu. Okey. Kau tim. Coach ni mengajar benda bukan-bukan ingat ni. Yelah, benda free, duit free kot. Kalau burn, alangkah ruginya, baik korang bagi kat aku. Okay, right. InsyaAllah. InsyaAllah, semoga berjaya. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyiapkan website sendiri, dan ada apa-apa, Roger. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi.